Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kita jumpa lagi. Hari ini kita akan tengok macam mana kita nak buat suatu um, borang penilaian rakan sekumpulan, okey, ataupun peer evaluation form di dalam Google Form. Okay, kita cuba elakkan daripada borang-borang yang hard copy semasa musim PKP ni. Jadi kita cuba buat online form. Okay. Borang penilaian rakan sekumpulan ni selalunya kita buat apabila habis satu-satu mini project, satu-satu assignment sebagai contohnya, dan kita nak setiap ahli projek itu nilai setiap ahli kumpulan dia. Okay. Baik, ini adalah contoh yang telah saya buat untuk kelas saya. Okey, so ini adalah satu mini projek dan kemudian bila akhir mini projek saya minta ahli-ahli grup untuk menilai setiap ahli grup dia berdasarkan kepada skala yang kita telah tetapkan di sini, okey, scale. Dan ini adalah nama pelajar dan kemudian ini adalah attribute dia penilaian yang kita nak. Okey, ciri-ciri yang kita nak dan pelajar boleh klik saja di sini. 5 adalah excellent dan 1 adalah weak. So ini adalah pelajar pertama. Kemudian dia akan pergi kepada pelajar kedua dan dia akan klik. Okey, dia akan klik, dia akan nilai sehinggalah kepada pelajar yang terakhir dalam kumpulan. Baik. Dan bila dia submit, okey, bila dia submit, kita boleh tengok dia punya respon. Alright. Okey, kita boleh tengok dia punya respon. Okey, sebagai contoh, kita tengok dia punya respon. Sudah ada ke yang respon di sini? Okey, baik. Kita tengok respon dia. Okey, so nanti kita akan dapat tengok siapa yang menilai. Kemudian kita boleh terus dapat markah-markah untuk setiap pelajar tu. Okey, ini akan sangat memudahkan kita sebab yang ni nanti kita boleh terus guna Excel untuk kita calculate. Kita nak calculate dalam ni pun boleh. Alright, so hari ni kita akan tengok macam mana kita nak buat ni bersama-sama. Okay, alright. So untuk kita mula, saya akan tutup semua dulu. Baik, kita mulakan daripada kosong lah. Alright, kita mulakan daripada Google. Okay, baik. Baik. Okay, seperti biasa kita kena buka Google Form dulu bagi yang telah familiar. Kita kena login dulu dalam account kita. Saya nak double check betul tak saya masuk account saya. Okay. So, kita kena masuk ke dalam sign in ke dalam Google account kita. Kemudian kita pergi ke ada 6 petak di sini untuk short form. Kita cari forms, okay. Kemungkinan ada yang tak jumpa form di sini. Kalau tak jumpa form, boleh type di Google ni, Google Form. Okay. Kemudian sign in saja. Okey, dan ini adalah paparan Google Form yang pertama. Kalau bagi yang kali pertama akan nampak macam ni lah. Okey, alright. So dia ada sama ada kita nak buat borang tadi daripada kosong ataupun kita nak menggunakan template yang telah pun sedia ada. Okey, so saya mulakan dengan mungkin kita mulakan dengan yang kosong. Alright, kita klik saja blank. Okey, okey, baik. So dia akan keluar macam ni. Okey. Right, dia akan keluar macam ni. So kita type saja borang kita ni, kita nak bagi apa? Sebagai contoh borang penilaian rakan kumpulan 1 sebagai contoh. Okey, kumpulan 1. Dan kemudian kita klik di bawah ni. Okey. Yang ni di untitled questions ni kita kena letak nama pelajar kita. Right? Okay, sebagai contoh saya ada nama pelajar-pelajar saya, kita ambil seorang. Okay, kita ambil saja di sini, copy. Kemudian kita pastekan saja di sini. Alright, nama pelajar. Okay. So trick dia sebenarnya adalah di sini. Okay. Ini adalah jenis-jenis soalan yang perlu kita yang nak kita buat. Okay. So yang ni kita kena pilih multiple choice grid. Okay, multiple choice grid. Alright. Okay, multiple choice grid. Dan kena pastikan kita ada row and column ni. Okay. Row ni sebenarnya adalah
atribut penilaian yang kita nak nilai. So, sebagai contoh, okay, saya sudah ada atribut penilaian saya. Alright, sebagai contoh, atribut penilaian saya adalah yang ni, yang okey, atribut penilaian saya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Saya nak nilai 5. Okey. So, saya copy saja 5 ni. Okey, sebagai contoh. Okey. Kopikan. Kita masuk dekat row. Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua, kita copy juga. Kita kopikan yang kedua. Okey. Kita copy atribut yang ketiga. Okey. Atribut yang keempat. Atribut-atribut ni bergantung kepada rubrik masing-masing. Yang ni saya just bagi sampel saja. Nak pakai yang KPT punya pun boleh, KPM punya pun boleh. Banyak. Baik, teruskan. Kita cukuplah rasanya 5 saja atribut penilaian. Alright, okey. Dan yang kolom ni adalah basically kita punya skala pemarkahan. Sebagai contoh, dalam kes saya letak skala pemarkahan saya adalah 5 excellent, 4 above average, 3 average, 2 below average dan 1 weak. So kita kena letak sampai 5 lah. Alright. Okey, baik. Kita pergi balik kepada sini. So basically sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Dan perlu diingat kita kena yang dekat bawah ni kita kena require respond in each row. Maknanya kalau dia tak klik mana-mana row dia tak boleh nak proceed. Jadinya kita wajibkan dia jawab semua yang ni, 5 kriteria ni. Kita betulkan sikit, kat sini ada error sikit. Alright, kita betulkan. Okey. Dan kena check sini yang ni jangan tick. Kalau kita tick nanti dia tak boleh nilai markah-markah tertentu. So kita biarkan yang ni. Baik. Okey, nama dah ada, ciri attribute yang kita nak nilai dah ada, markah dah ada. Okey. Kita tengok. Kita nak tengok dulu betul tak form kita ni. Kita pergi dekat gambar mata ni, kita preview dulu di sini. Alright. So ini adalah boleh tak kita klik kat sini? Okey, kita klik, kita cuba. Alright. Okey, kita try submit. Okey. Alright. So okey, nampak macam dah okey. Alright, kita tutup dulu yang mata sebab bila kita klik mata ni tadi dia akan create satu lagi tab baru. Jadi kita boleh tutup je yang ni. Baik, sekarang ni kita punya ni belum complete lagi. Kita baru ada nama pelajar yang nak dinilai dan juga apa atribut yang kita nak nilai serta markah dia dekat sini. Okey, belum complete lagi sebab selalunya kita nak banyak ramai pelajar kan, bukan seorang je pelajar dalam kumpulan ni. So mungkin ada katakanlah ada 3 orang dalam kumpulan ni. Jadi kita tak perlu buat benda yang tadi tu banyak kali. Kita boleh copy saja dan kita tukar nama. Okey, so trick dia adalah di sini. Nampak tak duplicate ni? Kita klik saja duplicate. Alright, so dia klik satu lagi yang betul-betul sama. So kita pergi ambil nama orang yang kedua. Okey, kita letak saja di sini. Ctrl V. So yang pelajar pertama Atirah, pelajar kedua Hafiz. So kita duplicate satu lagi. Kita ambil pelajar ketiga. Okey, Madhuri. Dan kita paste saja di sini. So kita ada 3 orang pelajar sekarang yang kita boleh nilai. Cuba kita tengok betul tak? Okey. Okey. Okey, betul. Kita tutup. Baik. Sekarang ni kita punya borang belum lengkap lagi sebab bila kita nak bagi penilaian, kita kena tahu siapa yang menilai, kan? Siapa yang menilai. Jadinya kita perlu buat nama dan juga nama siapa yang menilai dan kalau boleh kita ambil email dia sekali. Jadi cara nak buat adalah okey, kita klik yang di atas ni, alright. Okey, kemudian kita add. Yang ni kita add questions.
Okey. Kita add questions. Okey. Yang ni kita kata nama. Alright. Nama penilai lah, senang. Okey, nama penilai. So nanti dia akan letak dekat sini. Okey, short answer. Okey, dia akan short answer nanti. Dan kita kata benda ni adalah wajib. Dia kena isi. Barulah dia boleh proceed. Okey, dan yang seterusnya kita nak duplicate soalan ni, kita nak email. Kan, kita nak email dia. Dia nak masukkan email dia. Email dan short answer juga. Yang ni kita tak nak, kita tak nak enable. Yang ni tak apa, nanti saya akan terangkan. So kita kata required juga. Alright. Baik. So kita tengok. So nama penilai diperlukan, email diperlukan, lepas tu baru dia boleh nilai pelajar-pelajar dalam kumpulan dia. Okey, nampak macam dah okey. Tapi mungkin kita nak make up sikit. Okey, kalau kita nak make up sikit, selalunya yang ni kita akan bagi tahu dekat dalam ni apa skala dia, sebab kita tak bagi tahu tadi skala kan. Jadinya kita ambil skala ni. Okey. Kita copy. Alright. Dan kita letakkan di sini pun boleh. Okey, kita letakkan di sini. Okay, kita cuba letak di sini dulu. Alright, dan kita cuba tengok macam mana. Okey, borang penilaian rakan kumpulan 5 excellent, 4 average, weak dan sebagainya. Okey. So, kita tutup. Okey, kalau kita rasa macam tak berapa cantik, okey, macam kita rasa macam tak berapa cantik, kita letak di sini. Kita boleh pindahkan dia ke tempat lain. Okey, kita cuba delete dulu. Alright, kita delete dulu. Okey, sekarang ni benda-benda asas dah ada. Sekarang ni tinggal kita nak make up saja lagi. Okey. So, sekarang ni kita nak bila dia buka ni, okey, bila dia buka form ni, kita nak dia nampak benda yang ni, nama, email, kemudian bila dia nak masuk ke penilaian ni, kita jadikan dia section yang lain. Okey, section yang lain. Baik, macam mana cara nak buat? Okey, macam mana cara nak buat? Kita pergi dekat email ni. Kita klik di sini email ni, kemudian kita cari yang di bawah ni, add section. So, dia akan jadi section yang baru. Okey, section yang baru. So, ini adalah maklumat tentang siapa menilai. Yang ni adalah soalan-soalan dia. Jadi, kita bagi tahu soalan ataupun kita tulis penilaian. Penilaian. Right? Ingat lagi, kita masih lagi copy kita punya skala tadi. Kita paste saja, Ctrl V. So ini dia keluar dekat sini. Alright. So, kita cuba tengok soalan kita. Okey. So, borang penilaian rakan kumpulan 1. Alright. Nama penilai dan juga, so kita kata saja nama. Kita test dulu Next, sebab kita ada section lain tadi. Next. So, dia pergi ke sini. Alright, borang penilaian. So, penilaian 5 excellent dan sebagainya. So, kita klik saja, kita tengok. Alright. Boleh tak? Okey. Jangan ada yang tertinggal. Okey, pastikan semua lengkap dan submit. Alright, dah submit. Okey, baik. So, sekarang ni kita tengok respon. Untuk kita tengok respon, okey, untuk kita tengok respon, kita boleh klik create spreadsheet ni. Klik saja sekali lagi. Alright. Okey, dia akan buka dalam kita punya Google Sheets. Okey, ini adalah markah-markah yang kita punya test tadi. So, kita rate Nur Atirah punya. Kita kena besarkan sikit. Tak nampak. Okey, so Nur Atirah punya participation in group discussion, dia dapat 2 markah. Kemudian Atirah punya dia membantu tak dalam group discussion, 3 markah. Okey, Nur Atirah punya contribution dalam useful ideas 3. So, kita boleh tengok. So, maknanya tadi VV yang menilai, saya test tadi. So, nanti dekat sepanjang-panjang row ni akan ada
nama 3 orang pelajar, Maduri, Hafiz dan juga Siti Nur Atirah. Alright, so memang ini yang kita nak buat lah. Okay, baik. Kita patah balik ke borang kita. Alright, kita tengok balik soalan kita. Okay, ada lagi yang kita nak make up sebab nampak macam kosong sangat tadi kita punya soalan ni. Borang ni nampak macam kosong sangat. Jadi kita nak make up sekarang ni. Alright, so kita tambah template. Customize theme ni. Kita header ni kita boleh pilih. Choose image. Selalunya saya tak spend masa banyak sangat dekat sini. Saya just pilih gambar-gambar yang dah ada dekat sini saja. Alright, mungkin kita nak pilih gambar gambar water color ni, insert. Alright. So gambar dah ada. So siapa yang nak lagi makeup dia boleh tukar color, tukar font dan sebagainya lah. Untuk kali ni saya biarkan saja. Alright. So ini adalah borang kita. Alright. Okay, kita cuba tengok sekali lagi. Kalau dah okey. Okey, so borang kita dah ada gambar. Okey, kita cuba nilai. Okey, Idham. Next. Okey, kita cuba saja. Sekali lagi, pastikan semua okey. Submit. Alright. So, kita tengok dekat respons yang terbaru. Submission, Idham menilai pelajar-pelajar. Ni, Idham, nama penilai. So, markah semua dah masuk. Okey, alright. So, okey semua, nampak okey. Baik. Sekarang ni kita kena double check setting borang kita ni. Sebab selalu ada masalah kalau setting kita tak betul. Okey, alright. Kita pergi ke setting di sini. Okey. Collect email address ni bergantung kepada kita. Tapi sebab tadi kita dah buat email address tu. So, saya biarkan je lah. Saya tak collect email address. So, yang ni pun saya tak tick. Selalunya saya akan benarkan edit after submit. Sebab selalunya akan sepanjang PKP ni macam-macam ada masalah line dan sebagainya. Kadang-kadang student tersilap tekan dan sebagainya. So, kita biarkan dia selepas dia submit tu dia boleh edit. Alright. Okay. Presentation. Benarkan dia untuk tengok progress bar. Okay. Dan another respon ni biarlah satu orang boleh hantar satu kali saja tapi dia boleh edit tadi. So yang ni kita untick. Alright, quizzes ni tak perlu pun sebenarnya. Okey, sebab kita tak buat ni sebagai quiz. Okey. Sebab selalunya kalau kita set ni kalau kita nak buat auto grading, okey, kita assign value tapi kita tak assign value pun tadi dekat dalam setiap satu tu. So yang ni kita biarkan je. Okay, kita save saja. Alright. So kita double check. Oh, kita punya form ni dekat atas ni. Okay, alright. Okay, baik. So kita check sekali lagi. Final round. Okay, ini adalah borang kita. Pilih nilai. Idham 2. Email. Okay. Nampak sekarang? Tadi kita klik progress bar. So student ataupun siapa yang isi borang ni dia tahu borang ni ada 2 muka surat. Tadi tak ada ni. Okay. Alright, klik next. Okay, borang kita, saya just a very quick one. Right. Okay. Okay, kita submit saja. So, page 2, submit. Alright. So, kita tengok dekat dalam ni, respon masuk tak? Respon yang keempat. Respon yang keempat. Kita tengok. So, Idham 2 ada. Alright. Ada 2 kat sini dan semua markah-markah semua tu ada. So, ini sangat membantu kita untuk membuat pengiraan nantilah. Berbanding dengan kita pakai hard copy punya form, right? Yang kita setiap pelajar kena isi 3 keping borang. Kemudian bayangkanlah kalau kita ada 20 30 orang pelajar dalam satu kumpulan. Maaf saya dalam satu kelas kita. Dan kalau macam saya ada kelas yang sampai 70 80. Saya pasti rakan-rakan kita ada kelas yang lebih besar.
So ini akan sangat-sangat membantulah saya rasa. So itu saja. Moga perkongsian kali ini bermanfaat dan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.